Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang ni kita masuk pula ke tajuk yang seterusnya iaitu bab yang ke-6, melaksanakan bimbingan. Okey, dalam dunia pekerjaan ke dalam awak ketika belajar ni pun akan ada bimbingan kan, ada bimbingan daripada guru. Kalau dalam dunia pekerjaan akan ada bimbingan daripada pihak atasan ataupun daripada pekerja-pekerja yang lebih mahir lah berkaitan dengan hal-hal kerja. Okey, dalam tajuk ni, bab 6 ni, melaksanakan bimbingan, awak akan belajar mengenai apa objektif bimbingan, kenapa dalam sesuatu organisasi tu harus ada bimbingan. Lepas tu ada carta metrik kemahiran. Okey, carta metrik kemahiran ni untuk majikan dia nak menyelia pekerja bawahan untuk melihat setakat mana, sejauh mana dia punya perkembangan kemahiran dia tu. Okey, jadi nanti dekat carta metrik kemahiran ni awak akan tengok contoh borang carta tu macam mana dan cara untuk awak isi carta tersebut. Kemudian awak akan belajar mengenai bahan bimbingan, okey, jenis bahan bimbingan tu macam mana dan kemudahan bimbingan pula, apa yang ada kemudahan yang disediakan bagi sesetengah majikan dan apa itu modul bimbingan. Okey, jadi ada 5 topik utama lah. Okey, untuk topik yang yang pertama ni iaitu objektif bimbingan ni, kita tengok apa yang dijelaskan. Okey, bimbingan dan latihan ni. Bimbingan dan latihan pekerja ni adalah satu aktiviti organisasi. Okey, dia merupakan satu aktiviti yang organisasi laksanakan dan ini adalah penting kerana pengaruhnya terhadap produktiviti pekerja. Okey, kalau kita buat bimbingan dan latihan, kemungkinan produktiviti pekerja tu akan jadi menyusut, akan jadi menurun. Kualiti produktiviti, kualiti pekerja akan jadi makin berkurang ataupun mungkin akan berada pada tahap yang sama, tak ada kenaikan, tak ada penambahbaikan lah pada produktiviti tu kalau organisasi tersebut tidak melakukan bimbingan dan latihan kepada pekerja dia. Okey, orientasi dan latihan membantu pekerja baru untuk menjadi pekerja yang lebih produktif dan pekerja yang berpengalaman dapat menerima perubahan dan juga kehendak dalam pekerjaan mereka. Okey, orientasi ni awak pernah dengar kan perkataan kan, macam awak mula-mula masuk dekat college ni ataupun siapa-siapa yang masuk ke asrama ataupun ada yang masuk ke IPTA, IPTS kan, bila kita dah masuk awak akan lalui satu sesi orientasi kan. Okey, maknanya sesi orientasi itu sebenarnya adalah satu sesi bimbingan dan latihan. Okey, khususnya kepada orang-orang baru. Jadi masa orientasi itulah nak diperkenalkan kepada jabatan-jabatan, nak diperkenalkan kepada pekerja-pekerja lain, kemudahan-kemudahan yang ada dalam syarikat. Okey, bagi pekerja yang lama pula, kita tak panggil orientasi lah, dia lebih kepada latihan. Jadi latihan ni sebenarnya bukan sahaja perlu kepada pekerja baru. Pekerja lama pun perlu sebab apa? Sebab setiap tahun ataupun setiap masa akan berlaku perubahan terutamanya dalam industri. Kan awak tengok sekarang ni kan perubahan dari segi teknologi, mesin dulu tak sama dengan mesin sekarang. Jadi bila kita nak bagi pekerja kita supaya dia belajar mengenai perubahan tersebut, supaya dia terima perubahan tersebut, jadi kita kena adakan sesi bimbingan dan latihan kepada pekerja yang dah berpengalaman ni. Okey. Kemudian penilaian pelaksanaan tugas dijalankan untuk pekerja-pekerja baru dan berpengalaman dalam mengenal pasti latihan tambahan dan juga pembangunan. Okey, jadi kena buat penilaian pelaksanaan ni. Majikanlah yang akan buat untuk semua pekerja dia, tak kiralah pekerja baru atau pekerja berpengalaman, sebab dia nak tengok kekurangan pekerja dia tu dekat mana.
Jadi contoh bila kekurangan pada satu-satu isu ataupun satu-satu kemahiran, majikan ni boleh mengadakan latihan tambahan bagi tujuan pembangunan kepada pekerja, pembangunan dari segi kemahiran dia lah. Tapi bimbingan dan latihan ni tak semestinya melibatkan bahagian-bahagian teknikal lah. Okey, dia boleh jadi juga berkaitan dengan motivasi diri pekerja. Okey. Okey, kemudian kita tengok apa matlamat ataupun objektif bimbingan ni. Okey, yang pertama untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja dalam bidang-bidang tertentu. Ini terutamanya yang melibatkan bidang-bidang yang menggunakan kemahiran lah. Okey. Contohnya awak kerja, contohnya awak belajar dekat sekolah, contohlah awak belajar dekat sekolah hanya menggunakan mesin konvensional, mesin larik konvensional contoh kan. Tapi bila 2 tahun, 3 tahun lagi kan, bila awak dah masuk dunia pekerjaan, mungkin awak dah tak pakai dah mesin jenama tu. Orang pakai dah brand lain dah. Bila brand lain akan berlaku perubahan, mungkin dari segi teknologi ke, cara manual awak nak mengendalikan mesin ke. Jadi jadi awak nak belajar nak menggunakan mesin baru tu, awak memerlukan kemahiran baru. Jadi untuk tingkatkan kemahiran ni, kita adakan bimbingan ni lah. Okey, untuk objektif yang kedua, biasanya bimbingan ni dilakukan untuk menyesuaikan pekerja dengan sistem baru, prosedur dan juga cara kerja. Okey, akibat daripada kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan. Okey, ini sama masuk macam yang saya terangkan tadi kan. Kemudian yang ketiga, menolong pekerja lama dan pekerja baru menyesuaikan diri dengan kehendak sesuatu kerja baru dalam organisasi. Okey, yang ini untuk pekerja lama pun termasuk, bukan pekerja baru saja. Dia nak sesuaikan diri dengan kehendak sesuatu kerja baru. Okey, contohnya ada kerja baru, kerja yang sistem baru ke baru masuk daripada company tu kan kepada company tu. Jadi mungkin pekerja lama yang kena take over. Jadi pekerja lama ni nak sesuaikan diri dengan sesuatu benda tu, dia kena melalui proses bimbingan dan latihan. Okey, untuk topik yang kedua, yang ini carta matriks kemahiran. Okey, carta matriks kemahiran ni untuk kita buat perekodan lah. Kita nak rekod kemahiran pekerja-pekerja ni berada pada tahap mana, dan senang untuk majikan membuat perbandingan antara pekerja A dengan pekerja B. Contoh pekerja A dengan pekerja B, yang mana lebih mahir? Ataupun kita tengok dari segi kemahiran, contoh dekat kilang besar kan, dia ada banyak kemahiran contoh kan. Ada kemahiran mereka cipta contoh, ada kemahiran menggunakan mesin larik, ada kemahiran memotong besi contoh, ada kemahiran mengimpal besi contoh. Jadi antara kemahiran tu, majikan boleh tengok siapa yang terbaik supaya dia boleh membuat pengagihan tugas mengikut kesesuaian kemahiran lah. Jadi dia akan rujuk kepada carta matriks kemahiran. Okey, untuk carta matriks kemahiran, okey, kita tengok apa itu carta matriks kemahiran. Carta matriks kemahiran ni adalah jadual. Dia dalam bentuk jadual yang menunjukkan kemahiran individu dalam pasukan. Bukannya satu individu satu carta, tak. Dalam satu carta, satu jadual tu dia akan ada nama beberapa individu yang mana berada dalam pasukan yang sama lah. Sebab apa? Sebab dalam pasukan yang sama barulah kita boleh nilai berdasarkan kemahiran. Kita tak boleh ambil jabatan lain. Jabatan lain kita nak compare dengan jabatan kita tak sama. Dia punya skop kerja dia lain kan. Jadi kita kena ambil dalam jabatan yang sama yang mempunyai skop kerja yang sama. Okey, supaya kita boleh compare, kita boleh bandingkan kemahiran individu mana yang lebih bagus, mana yang kurang berkemahiran, yang boleh majikan tu buat penambahbaikan. Okey, dari segi nak menambah baik kemahiran yang ada. Kemudian ia adalah sebahagian daripada VMS. VMS ni apa? VMS ni sistem pengurusan visual. Jadi VMS ni dalam bahasa Inggeris lah, Visual Management System. Okay. Jadi company, syarikat yang menggunakan sistem VMS ni, dia seharusnya menggunakan carta matriks kemahiran ni lah sebagai satu alat visual nak membantu dia dalam pengurusan
okey, urus pengurusan dan juga nak mengawal dan nak memantau tahap kemahiran pekerja. Kemudian carta matriks kemahiran ni juga ia memaparkan semua tugas dan kemahiran yang diperlukan untuk bekerja di kawasan atau pasukan yang dimaksudkanlah. Sebab tu saya cakap kita tak boleh campur jabatan lain dengan jabatan kita. Contoh dia kena buat berdasarkan kawasan yang sama ataupun pasukan yang sama. Okey, dengan penggunaan matriks kemahiran ni, penyelia boleh mengetahui dan memilih operator yang paling cekap untuk sesuatu operasi. Jadi kita boleh tetapkanlah ataupun kita boleh arahkan pekerja yang cekap supaya boleh mengendalikan mesin-mesin mana. Dan yang kurang cekap ni mungkin kita boleh bagi bimbingan dan latihan lah, ataupun mungkin dia boleh jadi pembantu kepada yang cekap ni. Okey, ataupun kita boleh letakkan dia di bahagian bidang kerja lain. Macam itulah. Okey, yang ini contoh ya. Contoh carta matriks kemahiran. Okey, awak tengok kat sini ya. Dekat kolom tepi ni dia ada nama kan. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Jadi 5 orang pekerja. Yang dekat atas ni adalah kemahiran. Jenis-jenis kemahiran. Nah macam yang ni yang ini ni untuk kilang menjahit baju ni. Dia kilang-kilang baju lah yang mengeluarkan pakaian. Okey, contoh ni side seam ni orang yang boleh menjahit bahagian tepi ni, seam side. Okey. Yang ni bahagian seam bahagian dalam. Yang ni kemahiran untuk jahit bottom hem, bahagian bawah baju. Ini kemahiran untuk jahit collar dan juga nak cantumkan. Contoh nak cantumkan lengan dengan baju, poket dengan baju. Contoh Okey, ini bahagian dada. Okey, cantuman bahagian dada. Okey, ini untuk jahitan tepi yang menggunakan folder. Yang ini pula kemahiran untuk mencantumkan collar sahaja. Yang ini untuk jahit bahagian bawah seluar. Okey, ini pants. Okey, ini jenis-jenis kemahiran lah. Ini contoh untuk kilang yang mengeluarkan pakaian. Ini jadi dekat sini, okey, yang atas ni sudah terangkan kan. Okey, semangka ini nama. Okey, kemudian awak tengok sini Awak tengok yang ini, skill level key. Okey, yang ini tahap kemahiran, kunci tahap kemahiran dia. Okey, awak tengok yang ni ada 4 petak tapi tak ada satu pun petak yang diwarnakan biru ataupun yang dilorek lah. Okey, yang kosong macam ni maknanya pekerja itu tidak mahir. Okey, ataupun tidak terlatih. Okey, bagi yang ada satu petak lorek, okey, pekerja ini adalah dalam proses pembelajaran. Okey, kemudian kalau petak yang dua ni, okey, lorek dua ni, ini adalah pada tahap practitioner. Maknanya dia pada tahap yang sedang praktis, sedang melatih lah. Di dalam latihan. Okey, dalam latihan. Yang ini baru belajar, yang ini dalam latihan. Okey, kemudian yang lorek 3 ni, dia dalam proses pembangunan. Okey, dia dah nak mahir dah tapi belum sampai tahap mahir lagi. Dan yang bagi yang 4 lorek ni, ini maknanya dah mahir dah. Dia dah boleh jadi jurulatih dah. Okey, dia dah boleh latih dah pekerja-pekerja lain. Okey, mengenai salah satu kemahiran tu. Jadi awak tengok setiap nama, okey, saya terangkan ni, contoh Salma. Awak tengok nama Salma, awak tengok kemahiran antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kemahiran ni, kemahiran mana yang dia paling mahir? Okey, tengok dia ada 2. Maknanya Salma ni dia mahir dalam menjahit collar band joint. Okey, satu lagi dia ni amat mahir dalam jahit bottom hem bagi seluar, bahagian jahitan bawah seluar ni. Tapi Salma dia tak pandai jahit side seam. Dia masih lagi sedang belajar cara nak jahit side seam. Dan satu lagi dia tak pandai sangat dalam jahitan waist band joint. Okey, jadi awak boleh tengok kat sini lah. Jadi yang nak lorek-lorek ni adalah penyelia. Penyelia akan lorek pekerja bawahan ni lah, sorang. Tengok ini semua berada dalam satu pasukan yang sama. Maknanya mereka ni terlibat dalam kemahiran-kemahiran yang sama. Okey, jadi awak ini contohnya mungkin bahagian production lah, dalam kilang mungkin dalam bahagian production. Awak tak boleh masuk campur pekerja-pekerja dalam jabatan pengurusan contoh.
bahagian human resource kan, sumber manusia. Tak boleh lah sumber manusia dia ada kemahiran dia lain. Mungkin kemahiran menggunakan komputer, kemahiran menyediakan laporan kehadiran ke, kedatangan pekerja ke, lain lah. Jadi kena gunakan pasukan yang sama, kemahiran yang sama, barulah awak boleh bandingkan siapa yang paling mahir. Contoh yang ini awak nak tengok perkembangan individu. Okey, awak boleh tengok pada nama Salma, okay, awak boleh tengok dia paling mahir tu bahagian mana. Okey, contohlah awak nak tengok berdasarkan kemahiran. Okey, tengok contoh yang ni kita tengok kemahiran yang ini kan. Mencantumkan collar ni, collar joint. Okey, dalam mencantumkan collar, siapa yang paling mahir? Jadi awak tengoklah. Tengok straight je ke bawah. Okey, yang mana yang mempunyai lorekan dia paling banyak? Okey, antara dua ni. Sama ataupun Ashraf. Jadi awak dah tahulah. Kalau kemahiran ini, siapa yang paling terror? Kalau kemahiran ni, siapa yang paling terror? Kemudian lagi satu, melalui carta kemahiran ni, awak boleh tengok berdasarkan kemahiran ni, awak boleh tengok kemahiran apa yang mempunyai pekerja paling tak ramai lah yang mahir. Faham tak? Pekerja mahir dia paling tak ramai. Macam tu. Contohlah okey, contoh awak tengok yang ni side seam. Okey, jahitan side seam using folder kan. Awak tengok yang ni kan. Yang ni majoriti kita boleh kata semua pekerja bawah dia ni semua tahulah. Paling sikit pun dua petak je lorek kan. Okey, awak tengok pula yang ini. Cuba compare yang ni dengan inseam. Awak tengok inseam. Inseam tengok. Betapa pekerja-pekerja awak ni paling mungkin dia tak dia kurang mahir, ada seorang tak tahu apa-apa pun pasal ni. Sabina ni kan. Okey, awak tengok yang ini pula, waistband joint. Awak tengok straight je. Tak ada pun yang lorek sampai 3 petak. Maknanya majoriti pekerja awak tak berapa mahir jahit waistband joint. Jadi mungkinlah di pihak majikan dia boleh memberi latihan tambahan untuk macam mana supaya ada pekerja-pekerja dia ni mahir untuk kemahiran ni. At least seorang pun okey dah. Maknanya awak boleh guna carta metrik kemahiran ni untuk tahu pemantauan, nak pantau tahap mana kemahiran pekerja-pekerja awak, perkembangan dia, masalah tu berada dekat bahagian mana, dekat kemahiran mana. Okey, kemudian awak tengok kolom tepi sekali ni yang ada nombor ni. Okey, cara nak kira nombor ni macam mana? Okey, cara nak kira nombor ni senang Nombor bahagian atas ni, okey, yang 32 ni adalah nombor bilangan petak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kira sampai habis, awak total semua jadi 32. Okey. Nombor yang bahagian bawah adalah nombor yang dilorek. Okey, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi awak boleh tengok. Kalau Salma, markah penuh, contoh markah penuh lah ni, markah penuh 32. Tapi dia hanya dapat 20. Bukan dapat lah, maknanya dia punya tahap kemahiran dia boleh dapat hanya 20. Okey, tengok Ashraf. Daripada 32, dia hanya dapat 17. Okey, Ashraf ni. Okey, tengok ni. Kemudian tengok Sabina. Sabina dapat 16 je. Kemudian tengok Syamim. Syamim 21. Tengok Nasima. Nasima 15. Jadi maknanya dari segi pekerja awak boleh tahu dah yang mana yang mahir. Maknanya manalah yang kiranya yang paling bagus lah Syamim. Okey, sebab Syamim dapat 21. Okey. Maknanya Syamim tengok Syamim dia mahir jahit bottom hem. Dia mahir jahit inseam, dia mahir jahit side seam. 3 kemahiran yang dia expert. Okey, kalau Salma tadi 2 je. Jadi boleh tengok kat situ. Kemudian tengok bawah ni pula, ada skor dia lain pula. Okey, bawah ni adalah cara pengiraan awak tambah mengikut kolom macam ni, straight ke bawah. Okey, yang bahagian atas ni adalah markah penuh dia. Jadi total up semua petak 4 kecil ni. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total semua dapat 20 kan. Lepas tu yang ni awak total pula yang di lorek 11. Okey, untuk kemahiran inseam. Contoh kemahiran inseam
Yang di lorek 10. Kemahiran yang ni 11, yang ni 10, yang ni 6, yang ni 15, yang ni 9, yang ni 14. Jadi dekat bahagian bawah ni, awak boleh tengok kemahiran apa yang paling tak ramai pekerja awak mahir berdasarkan markah. Maknanya awak tengok yang paling sikit lah. Tengok yang ni 6 je. 6 je yang lorek. Maknanya pekerja awak ni paling tak mahir, paling ramai tak mahir berkenaan dengan yang ini, skill yang ni. Kita tengok yang markah tinggi yang mana markah tinggi. Markah tinggi 15, yang ni kan. Jadi boleh dikatakan majoriti tahu ataupun mahir, nak ke arah mahir lah. Okay, untuk jahit side seam using folder ni. Jadi banyak maklumat yang boleh dapat daripada carta matriks kemahirannya. Okey, yang ni pula adalah Gantt chart. Gantt chart ni jadual rancangan awak lah. Yang ini biasanya pihak atasan, pihak pengurusan akan buat jadual Gantt chart ni sebab bila mana dia planning nak buat bimbingan atau latihan ke kursus kepada pekerja-pekerja dia akan sediakan Gantt chart ni lah. Okey, tengok yang planning ni dia punya perancangan dia mula-mula dia buat planning dulu. Maknanya 3 bulan ni mungkin dia tengok lah, dipantau dulu pekerja dia. Okey, dia akan nilai. Kemudian sama juga ada research dekat sini lah. Okey, dia akan tengok pemantauan tu, planning ni dia akan buat perancangan dahululah, perancangan ya. Kemudian design dia akan mungkin mereka dia akan design ni, maknanya kemahiran-kemahiran mana yang memerlukan, dia dah boleh buat keputusan lah. Dia nak buat bimbingan dengan cara apa, menggunakan bahan apa, okey. Kemudian implementation, pelaksanaan. Okey, ini pelaksanaan bulan berapa sampai bulan berapa, kemudian follow up. Follow up maknanya dia nak tengoklah progress tu. Sama ada latihan yang diberikan tu memberi kesan atau tidak. Okey, kemudian untuk kita masuk topik yang kedua, okey, topik yang kedua iaitu bahan. Dan yang ni saya gabunglah bahan dan kemudahan bimbingan sebab dia tak banyak sangat penerangan mengenai bahan dan kemudahan bimbingan ni. Okey, bahan dan kemudahan bimbingan ni biasanya alat-alat ataupun sumber-sumber yang digunakan dalam memberi bimbingan kepada pekerja. Okey. Okey, kita tengok tak silap saya ada 6 lah. Tengok yang pertama, latihan semasa bekerja. Okey, sering diguna pakai kerana hanya memerlukan pelatih yang tahu bagaimana melakukan tugas dan alat yang digunakan untuk melakukan tugas itu. Okey, ini semasa bekerja lah. Biasanya latihan tu sendiri. Contoh kita nak test kemahiran tadi apa, menjahit bahagian bawah baju kan. Jadi kita akan bagi satu kain contoh dekat dia, dia akan membuat latihan jahit. Itu salah satu cara bimbingan lah. Okay, kemudian yang kedua, ia mungkin bukan kaedah yang paling berkesan pada masa ke masa, tetapi biasanya ia adalah yang paling mudah untuk mengatur dan menguruskannya. Maknanya senanglah kalau macam tadi kita bagi kain contoh kan. Maknanya mungkin dia bukan kaedah yang paling berkesan, tapi at least kita nak buat pengurusan tu senang. Kita bagi kain 5-6 helai, okey jahit. Bagi kain 5-6 helai, okey jahit sebagai latihan. Okey, oleh itu latihan berlaku semasa bekerja. Latihan tersebut adalah murah kerana tidak ada peralatan khas yang diperlukan selain daripada bahan yang biasa digunakan di tempat kerja. Okey, tengok kemudahan apa yang ada. Latihan semasa bekerja menyediakan peluang untuk dilatih dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan prestasi kerja yang lengkap dan mencukupi. Okey, jadi bila adanya kemudahan-kemudahan ni, dia akan memberi lebih pengetahuan lah dan juga kemahiran. Awak nak bagi bimbingan tapi awak tak sediakan kemudahan-kemudahan yang ada. Contoh nak mesin jahit tak ada. Contoh kan. Jadi tak boleh lah, kena sediakanlah kemudahan tu. Kemudahan yang disediakan bergantung di mana tempat latihan diadakan, sama ada di sektor swasta atau awam. Okey, contoh kalau awak nak buat latihan tu dengan menggunakan mesin jahit, buatlah dekat dalam bahagian production. Takkan awak nak buat dekat pejabat kan? Tak sesuai lah. Contoh awak nak bagi latihan mengenai penggunaan mesin. Contoh ni kan, penggunaan mesin. Mestilah kena pergi dekat tempat yang ada mesin ni. Kalau awak just nak bagi talk, ceramah ke mengenai pentadbiran pengurusan, contoh kan, contohlah kursus untuk bahagian sumber manusia. Okey, nak bagi
khusus ataupun bimbingan mengenai pengurusan fail contoh. Tak perlulah sampai bawa ke bahagian production yang ada mesin-mesin yang tak perlu. Yang itu mungkin boleh buat dekat dewan. Jadi melihat kepada bahan apa yang awak nak guna dan kemudahan yang bersesuaian lah. Okey, untuk modul bimbingan pula, kita ada dua jenis modul bimbingan. Modul bimbingan semasa on job training. Okay, on job training ni biasa awak pernah, kalau nanti awak dah naik ke diploma, selepas awak dah habis semester 4 ke 5 macam tu, awak akan ada OJT, kita panggil OJT, okay? On job training, on the job training. Ini latihan semasa bekerja. Maksudnya awak dah tak masuk kelas lah. Tak ada masuk kelas dengar cikgu bagi lecture, bagi kuliah, tak ada. Okey, dalam latihan semasa bekerja ni, kita tengok apa jenis-jenis latihan yang boleh diberikan semasa bekerja tu. Okay, yang pertama melalui kaedah demonstrasi. Nanti setiap kaedah ni saya akan terangkanlah. Okey, demonstrasi. Yang kedua, latihan bersama jurulatih. Okey, jurulatih ada, dia ajar, awak tengok. Kemudian latihan membuat kendiri. Do it yourself training. Yang ini maksudnya awak sendiri yang buat. Contoh macam tadi saya cakap kan, bagi kain suruh jahit bahagian bawah. Itu awak buat sendiri. Tak ada jurulatih, tak ada apa. Kemudian D, bahagian pusingan, kaedah pusingan kerja dan pelan pengalaman. Yang ini job rotation. Okey, awak pusing kerja daripada A, tempat A pergi ke tempat B sebab awak nak tahu pengalaman yang berbeza. Kemudian E, latihan berasaskan teknologi. Yang ini bagi latihan berasaskan guna perkakas-perkakas IT lah. Okey, satu lagi modul, yang ini semasa bekerja. Satu lagi modul adalah luar masa bekerja. Okey, luar masa kerja boleh menjadi kaedah kuliah. Ini tak dikira bukan masa bekerja awak lah. Okey, kuliah masuk ke satu bilik khas, bilik mesyuarat. Kemudian coach awak bagi lecture. Okey, bagi. Okey. Yang kaedah kedua, kaedah kajian kes. Dia bagi satu kes, dia nak suruh awak siasat. Apa punca dia, apa masalah dia, apa penyelesaian dia, apa kesan dia. Kalau buat macam ni, apa yang akan jadi. Okey, itu kaedah kajian kes. Kemudian latihan simulasi. Okay, simulasi ni adalah macam dia bagi peralatan yang situasi dia, keadaan dia, environment dia sama dengan keadaan sebenar. Kita panggil simulasi. Kemudian D, main peranan. Okay, main peranan. Ini main peranan ni macam berlakon lah. E, permainan pengurusan. Okay, yang ini melalui business game. Dibagi permainan lah dalam bidang-bidang pengurusan. Okay. Kita tengok yang demonstrasi, latihan semasa bekerja. Yang pertama adalah demonstrasi. Demonstrasi ni apa? Dia adalah kaedah yang selalu digunakan ketika latihan dijalankan. Selalu, biasanya. Okay, yang ini demonstrasi awak pernah dengarkan. Demonstrasi ni macam orang bagi tunjuk contoh pada awak. Persembahan. Biasanya jurulatih tu dulu akan tunjuk contoh. Dia akan buat persembahan depan awak. Dia akan tunjukkan cara-cara nak guna mesin macam mana. Okey, contoh macam awak tengok orang mengajar cara nak memasak dalam channel-channel TV kan. Channel-channel yang masakan tu nak tunjuk cara buat kek. Dia tunjukkan macam mana, berapa bahan apa yang kena campur, lepas tu buat apa. Itu kaedah demonstrasi lah kita panggil. Okey, demonstrasi melalui menerusi pengalaman yang dia ada. Orang tu ada. Orang yang ada pengalaman tu dia akan tunjukkan contoh kepada orang yang sedang dilatih. Okey, untuk kaedah yang kedua, latihan bersama jurulatih. Kaedah ni berbeza dengan kaedah demonstrasi. Okey, sebab yang ini dia terus kepada individu. Maknanya ada dua hala. Kalau macam demonstrasi tadi, awak tengok dekat TV, okey, tak semestinya penonton tu sedang masak benda yang sama dengan dia buat. Betul tak? Okey, demonstrasi cuma mungkin awak penonton awak tengok je. Jadi orang dalam TV tu dia cakap, tunjuk cara masak kan. Tapi bila kaedah kedua, latihan bersama jurulatih ni, okay, yang ni direct. Jurulatih ada depan awak buat. Okay, itu latihan bersama jurulatih. Okay, yang ketiga, latihan buat kendiri. Latihan buat kendiri ni adalah kaedah pembelajaran kendiri. Okay, yang ini paling efektif. Contoh terutama kepada pelajar lah. Supaya dia dapat kenal pasti masalah yang dia hadapi. Contoh macam saya bagi tugasan pada awak kan. Saya bagi tugasan pada awak, saya on satu mesin, contoh tiba-tiba mesin tu keluarkan satu bunyi yang pelik. Okay, so saya nak awak kaji.
Apa punca bunyi-bunyi tu? Datang daripada mana? Masalah mana? Macam mana nak selesaikan? Jadi awak sendiri akan belajar, pergi buat kajian. Maknanya inilah awak pergi check lah. Maknanya awak sendiri. Itu kita panggil latihan buatkan diri. Okey, seterusnya pembelajaran tindakan. Pembelajaran tindakan ni kita bagi kepada sekumpulan pelatih. Okey. Sepenuh masa dia kena kaji dan selesaikan masalah yang dihadapi oleh jabatan-jabatan tertentu. Okey, setiap pelatih akan diberi tugasan dalam projek-projek tertentu. Yang ini lebih kurang sama dengan pembelajaran kendiri tadilah. Maknanya kita akan bagi masalah, dia kena selesaikan. Ini kita panggil pembelajaran tindakan. Okey, pusingan kerja pula adalah kaedah menempatkan pelatih di beberapa jabatan secara bergila-gila. Okey, contoh yang masuk on job training tu 3 orang kan. Okey, satu dia letak dekat human resource, satu dia letak dekat bahagian marketing, satu dia letak dekat bahagian production. Cukup tempoh sebulan, pusing, betik. Nah, yang ni pula beralih pergi ke marketing, marketing beralih pergi ke production, production pergi ke human resource. Supaya dia dapat peluang untuk belajar mengenai bahagian-bahagian lain. Okey. Dan dia tengok hubung kait antara jabatan ni dengan jabatan ni. Supaya dia boleh tengok, okey, human resource bila kerja dia macam ni, apa efek dia kepada marketing. Marketing bila buat macam ni, apa efek dia kepada production. Jadi dia boleh tengok hubung kait antara jabatan-jabatan tu. Okey, yang ini pula untuk yang di luar masa bekerja tadi kan. Di luar masa bekerja, tengok kaedah pertama adalah kaedah kuliah. Okey, kaedah kuliah. Kuliah atau syarahan boleh ditakrifkan sebagai penyampaian kandungan. Ini macam biasalah awak dengar lecture, kuliah daripada tenaga pengajar. Okey. Kemudian kaedah kedua, kaedah kajian kes. Kaedah kajian kes ni lebih kurang kepada pembelajaran kendiri tadi juga. Penguraian sesuatu situasi atau masalah yang sebenar atau yang dicipta khas bagi tujuan pengajaran. Maknanya pelatih awak tu, jurulatih awak tu dia akan bagi masalah sebenar ataupun dia sengaja menciptakan masalah tu dan dia akan suruh awak selesaikan kes tersebut. Supaya tujuannya apa? Untuk meningkatkan kebolehan pelatih dalam penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan. Dia nak latih bila berlaku keputusan ni, bila berlaku masalah ni, pelatih tahu nak bertindak macam mana. Okey, jadi kaedah ini memerlukan pelatih mengenal pasti dan mengkaji masalah atau isu tersebut dan menentukan penyelesaian. Okey, yang ketiga adalah latihan simulasi. Okey, latihan simulasi ni prosedur dan peralatan yang sama atau hampir sama dengan prosedur yang sebenar. Dan biasanya disediakan di ruangan khas latihan lah. Contoh macam simulasi ni kalau orang nak jadi pilot kan. Awak dah belajar teori dalam kelas dengan kuliah kan. Boleh tak terus-terus tiba-tiba awak naik kapal terbang yang betul, awak pergi terbangkan kapal terbang tu? Boleh tak? Tak boleh lah. Okay, sebab itu akan membahayakan nyawa, berlaku kemalangan ke apa, kapal terbang jatuh ke apa, contoh. Jadi dia akan arahkan awak untuk buat latihan simulasi dulu. Dia akan masuk ke satu bilik. Bilik tu memang direka dengan keadaan boleh dikatakan 100% sama seperti awak berada dalam kapal terbang. Dengan cara bilik tu kotak simulasi dia tu bergerak. Contohnya bila datang angin kuat, bila datang hujan, contoh pelanggaran ke apa. Jadi awak akan rasa pengalaman yang exactly 100% sama bila awak berada dalam kapal terbang sebenar. Itu contoh dipanggil simulasi. Okey. Kemudian untuk main peranan. Main peranan ni adalah lakonan spontan lah. Contoh saya panggil awak 2 orang. Okey, awak buat lakonan. Macam tangan awak terpotong kena mesin lari. Contoh. Lepas tu yang kawan ni pula kena berlakon. Apa yang dia kena buat? Kalau tengok kawan dia ada berlaku kemalangan dalam bengkel, apa yang dia kena buat? Jadi bila dah ada situasi main peranan ni, jadi rakan-rakan yang lain dia boleh tengok, dia boleh nak membayangkan jika benda tu berlaku suatu hari nanti depan mata dia, apa yang dia kena buat. Jadi cikgu bila masa tu cikgu dah ajar lah. Awak kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Untuk kaedah yang terakhir, permainan pengurusan, dia merupakan satu latihan yang berasaskan sesuatu situasi perniagaan yang direka dan mirip pada keadaan yang sebenar.
Ni dia bagi permainan lah. Jenis latihan ini bertujuan untuk mengembangkan lagi kemahiran pelatih dalam pembuatan keputusan dan pengurusan organisasi.